Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Saudara penuntun yang dirahmati Allah, manusia ini baharu, manusia ini berubah. Kadang-kadang yang kasih boleh berubah menjadi tidak kasih, yang sayang boleh berubah menjadi tidak sayang, yang cinta boleh berubah menjadi benci. Topik yang akan kita bincangkan bersama pada pagi ini ialah bila hati telah berubah. Bagaimana yang digambarkan oleh Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala bila menjadikan manusia, menjadikan pula sifat manusia ini berubah. Bagaimana pula jalan yang ditentukan oleh Islam bila manusia ini sudah berubah. Maknanya bila manusia ini telah berubah hatinya, suami isteri bila sudah tidak cinta lagi, bila sudah tak ada perasaan lagi, bila dah semakin tua dah rasa berkenan pula dengan yang lain, bila hati sudah berubah, bagaimana jalan keluar di dalam Islam? Kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam suratul Nisa ayat 19. Apabila seorang suami berubah hati, apabila seorang suami ada rasa tidak suka kepada isterinya, dulu belum kahwin suka, dulu belum kahwin Masya Allah seronok dengan isteri, tapi bila dah kahwin ada benda tak suka, banyak benda baru nampak kata tak elok, banyak benda baru tahu kata tak berkenan, baru nak timbul kata dia rasa di hati tu menyesal pula pilih. Macam mana nak buat ni? Al-Quran memberi penawar kepada kita. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Walaupun kamu tak suka, walaupun kamu benci, tetapi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan pergaulan suami isteri ini kerana nama Allah, bukan kerana harga mas kahwin, maka suami tetap kena menggauli isterinya dengan baik, tetap kena layan dengan baik. Bukan maknanya kata benci dah dapat lesen untuk nak pukul, nak dera, nak halau keluar daripada rumah. Tidak sama sekali. Kalau sekalipun kamu benci mereka, kata ayat Al-Quran ini, kita kena ingat satu benda. Kalau ada suami yang rasa dah timbul rasa benci pada isteri, kena yakin kepada satu benda. Apa dia benda tersebut? Yakin bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala ada ilmu ghaib pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala ni lebih daripada ilmu manusia. Ada banyak benda manusia yang manusia tak tahu, yang Allah sebut dalam ayat ini tadi. Banyak benda yang kamu benci, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kebaikan dalamnya. Banyak benda kamu tak suka pada isteri kamu, tapi sedarkah kepada kamu bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala boleh menurunkan rasa ketenangan dalam ikatan perkahwinan? Sedarkah kamu bahawa ikatan perkahwinan itu satu perkara yang suci? Sebab itu marah macam mana pun, benci macam mana dekat isteri pun, dah tak suka, berubah hati, berkenan pada yang lain macam mana sekalipun, maka seorang suami tidak boleh memperlakukan isterinya dengan sewenang-wenangan. Tak boleh. Dah benci macam mana pun. Seorang lelaki di zaman Umar Al-Khattab pernah datang. Dia berjumpa dengan Umar Al-Khattab. Dia kata, Ya Khalifah Al-Mu'minin, Ya Amirul Mu'minin, saya ni ada isteri, tapi saya rasa macam saya dah tak sayang lah dekat isteri saya ni. Boleh tak saya nak ceraikan dia? Cantik kan soalan tu kan? Saya dah tak sayang lah dekat dia. Boleh tak kalau saya nak lepaskan dia? Sebab apa tak sayang ni? Dah ada yang lain ni, ada ganti. Jawab apa? Amirul Mukminin jawab apa? Wailak, celaka kamu ni. Atubnil buyut alal hubbi, apakah rumah tangga itu hanya bertahan kerana cinta? Aina zimam wal mas'ul, di mana tanggungjawab, di mana peranan kita? Aina riasa. Makna di sini Umar nak cerita, orang kahwin bukan bertahan kerana cinta semata-mata. Di sana ada apa yang dinamakan tanggungjawab. Di sana apa yang dinamakan sebagai peranan, tanggungjawab ni, responsibility. Apa kita ingat kita bila dah tak suka, bila dah jumpa orang ni, kita nak buang macam tu saja senang. Habis madu sepah dibuang, macam itu je kah? Tidak.
Bukan itu istilahnya dalam Islam. Kalau habis madu pun, maka kamu letak tempat eloknya. Nak ambil madu lain pun, itu cerita lain. Tapi yang ini jangan lupa, jangan jadi seperti orang kata lupakan nikmat yang sebelumnya. Jangan jadi seperti kacang lupakan kulit. Kamu pernah makan nikmat itu sebelumnya, maka kamu kena jaga dia elok-elok. Sebab itu Rasulullah SAW berpesan, istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dhila'. Jagalah orang perempuan tu baik-baik. Mereka tu dibuat daripada tulang yang bengkok. Maknanya mereka ni memanglah kadang-kadang emosional sedikit. Jadi kamu ni yang Allah beri kelebihan dekat kamu, yang Allah lantik kamu, yang Allah sebut dalam Al-Quran darajat, ada satu darjat, walil rijali alaihinna darajat. Kamu ni kena sabarlah lebih. Janganlah kerana isteri tu kamu jadi tak boleh kawal diri kamu. Jadi di sini bila hati telah berubah, Allah Subhanahu Wa Taala telah menggariskan beberapa jalan. Pertamanya, seorang suami kena ingat pada Allah bahawa kadang-kadang ada kebaikan. Itu caranya. Ingatlah, mungkin kita marah hari ini, tapi sebenarnya banyak kebaikan. Itu kena yakin kepada keimanan. Tak boleh nak yakin. Tak boleh, tak apa. Kalau tak boleh yakin, tak boleh duduk diam, tak boleh bersabar, maka Al-Quran buka satu jalan yang kedua. Macam mana Al-Quran buka jalan yang kedua? Kalau sekiranya seorang suami takut isterinya berlaku nusyus, fa'izuhunna, maka hendaklah dia menasihati. Cubalah bercakap dengan isteri dia tadi. Cubalah bercakap. Ui, rupanya tak boleh bercakap. Bercakap si isteri pula melenting pula lagi. Awak ingat awak baik sangat ke? Tak boleh bercakap. Carilah orang lain nasihat. Orang lain pun tak boleh nasihat. Maka dianjurkan dalam Al-Quran seorang suami boleh memboikot isterinya. Wahjuruhunna fil madaja'. Maka suami boleh boikot isteri di tempat tidur. Suami nak boikot isteri di tempat tidur dengan syarat suami ni tadi mestilah orang yang hebat di tempat tidur. Kalau suami tak hebat di tempat tidur, suami nak boikot isteri di tempat tidur, suami kata, I tak nak tidur dengan you, isteri jawab apa? Bukan dia rasa sedih, Alhamdulillah, lagi lama, lagi saya seronok. Sebab suami tak hebat. Jadi dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala nak beri gambaran kepada kita, suami ni kena hebat sampai dia boleh menjadikan senjata dia tidur dengan isteri ini sebagai satu senjata pada dia. Maknanya dia tidur dengan isteri tu bukan saja ibadat, tapi satu senjata. Dan berarti kata kalau dia tak tidur, isteri terasa. Bermakna suami kena hebat. Hebat suami. Jangan sampai keluar rumah, boikot keluar rumah. Tu tak betul, tak ikut jalan Islam. Islam sebut kalau nak boikot isteri dalam rumah saja. Tidur pun pusing kanan seorang, pusing kiri. Itu pun tak nampak, maka suami tidur di luar. Tu pun dalam rumah. Tak boleh keluar daripada rumah. Itu saja. Tak jalan juga. Boikot pun tak main juga. Maka dibolehkan untuk wadribuhunna, memukul isteri. Itu pun bila dirujuk kepada Rasulullah SAW. Baginda menjawab apa? Orang yang pukul isteri ini bukan orang yang baik. Sebab apabila turun ayat ini, ramai suami-suami menggunakan peluang ni pukul isteri. Maka ramai orang perempuan datang dekat rumah Rasulullah berkumpul, kata, ya Rasulullah, macam mana kami ni asyik kena pukul aja? Rasulullah jawab apa? Betul, Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kamu pukul. Tapi ingat, pukul bila isteri kamu nusyus, isteri buat salah. Isteri tak salah, yang sepatutnya kena pukul, kamu pukul, kamu berdosa. Pukul isteri pun bukan boleh pukul main suka hati. Pukul dengan apa ya Rasulullah? Orang tanya. Rasulullah kata paling hebat pukul isteri ni dengan sapu tangan atau berus gigi. La ilaha illallah. Itu paling hebat. Ada yang naik tempeling muka sampai lebam. Itu namanya apa? Tak ikut sunnah. Kahwin ikut sunnah. Nak mempertahankan rumah tangga pun kena ikut sunnah. Waktu marah, waktu tak suka pun kena ikut sunnah. Kalau dah tak dapat, maka kita pergi mencari kepada jalan yang disebut sebagai hakam. Hakam bukan hakim. Hakam ini maknanya datang pihak sebelah suami, datang pihak sebelah isteri, berbincang sebagai orang yang ketiga, melihat permasalahan yang berlaku supaya dapat diselesaikan masalah tersebut. Kalau hakam pun tak mau, nampaknya tak ada jalan lain melainkan bercerailah suami isteri ini, maka Allah jadikan perceraian itu halal. Tapi Allah murka kalau tak kena kepada punca yang betul. Tapi ingat dia halal. Cuma kahwin ikut sunnah, talak isteri pun kena ikut sunnah. Tuan-tuan, puan-puan, penonton yang dirahmati Allah, rupanya talak pun ada ikut sunnah. Jangan main cerai macam itu aja. Maka dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, cerita kepada Nabi, kerana Nabi juga pernah menceraikan Hafsah anak Umar kerana marah, gaduh-gaduh Nabi ceraikan. Maka Allah turunkan ayat ini mengajar kepada Rasulullah, mengajar kepada kita umat Islam, umat Nabi Muhammad.
Cara nak cerai pun ada etika, ada moral. Nak bercerai pun ada moral, bukan main lafaz macam tu saja. Ya ayyuhan nabi iza talaqtumun nisa, wahai nabi, kalau nak talak, nak cerai isteri kamu, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka cerailah isteri itu mengikut kepada iddah, wa ahsul iddah, kira iddah ini, wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya suami kalau nak ceraikan isteri kena ikut sunnah, kena kira iddah. Apa makna suami kena kira iddah? Maknanya suami nak ceraikan isteri kena kira isteri ni duduk dalam haid ke, tidak dalam haid ke, isteri kita ni mengandung ke, isteri kita macam mana. Maknanya suami nak cerai isteri pun dia kena tahu isteri dia haid bila. Artinya para suami sekalian, mulai daripada hari ini kita kena tahu bila isteri kita datang haid, berapa hari bulan dia datang haid. Jangan ada suami yang haid isteri pun dia tak tahu berapa hari bulan, main tengok telekung aja. Telekung gantung, maknanya suami semayang, isteri semayang. Telekung dah tak bergantung, maknanya isteri tu off. Padahal isteri pun basuh telekung waktu off saja, sebulan sekali. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita, ini wahyu Allah. Suami kena kira iddah isteri, maknanya suami kena tahu. Katakan isterinya datang haid 15 hari bulan, tengok bergaduh suami isteri, berapa hari bulan kita bergaduh ni, yang 15 hari bulan. Tak boleh marah lebih-lebih, takut nanti tercerai waktu isteri dalam iddah. Macam itu caranya. Suami tu kenalah kepimpinan dia tinggi sikit. Dia kena tahu kalau isterinya dalam haid dia tak boleh cerai. Kenapa? Sebab kalau seorang suami menceraikan isteri ketika isteri dalam haid, cerai tu jatuh, cerai tu laku. Tetapi perbuatan suami tu berdosa. Cerai itu lakulah, tapi berdosa. Berdosa kerana apa? Kerana tempoh isteri beriddah akan jadi panjang. Maknanya, maksud ayat Al-Quran di sini ialah suami boleh menceraikan isteri ketika isteri suci tidak dalam haid ataupun ketika isteri tidak disetubuhi. Artinya juga di sini mafhum mukhalif, mafhum daripada hadis ayat ini bermakna suami tidak boleh menceraikan isteri ketika isteri dalam haid ataupun ketika isteri suci tetapi setelah disetubuhi. Isteri dia dah suci, dia marah kat isteri dia, nak sakitkan isteri, mula-mula sebelum nak bergaduh tu disetubuhi isteri dia dulu. Dah disetubuhi isteri tu, bergaduh, diceraikan hamba Allah tu. Kerana apa? Takut-takut mengandung isteri ni kerana bersetubuh tadi, maka isteri terpaksa menunggu 9 bulan, kemudian nifas pula lagi 3 bulan, katakan 2 bulan atau 3, lagi 2 bulan. Berapa bulan? 11 bulan isteri kena tunggu iddah. Kan panjang tu, anaya namanya tu, zalim namanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi panduan pada suami, mulai daripada hari ini suami-suami kena kira bila isteri datang haid, supaya tidak kalau bergaduh, kalau isterinya misalnya timbul pertelingkahan, tercerai isteri dalam keadaan haid. Ini kan satu tuntutan namanya ni. Jadi di sini bimbang kalau diceraikan isteri dalam haid, pertamanya jadi iddah panjang. Kalau isteri diceraikan dalam suci, katakan sekarang suci, suami ceraikan dia, jadi bila datang haid pertama, dah kira lepas haid, suci tu kira suci kedua dah. Datang haid kedua, dah suci ketiga. Maknanya 2 kali haid saja, lepas suci dah boleh kahwin. Tapi kalau suami ceraikan dalam haid, dia kena tunggu haid dia bagi habis, kemudian baru kira suci, kemudian haid, kemudian suci, barulah boleh kahwin. Jadi maknanya fatrah tu atau period tu jadi lebih panjang. Jadi suami-suami kenalah prihatin dalam soal ini supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Kalau nak cerai pun cerai sunnah. Sebab kita ni bila hati telah berubah, kita masih lagi kena tunduk kepada hukum-hukum Islam. Dan begitu juga isteri yang telah diceraikan. Mungkin elok juga kita sebut di sini ya, isteri yang telah diceraikan mempunyai iddah. Iddah ini ialah satu waktu yang terpaksa ditunggu oleh seorang isteri sebelum dia boleh menikah balik. Jadi iddah ini bukan saja kepada isteri yang diceraikan hidup, tapi isteri yang diceraikan mati juga ada iddah. Dalam erti kata lain, kalau diceraikan, seorang isteri tidak boleh berkahwin sehinggalah dia ini selesai daripada iddahnya. Sinetron minggu ini. Anda terlambat, Mr. Maringi. Sekarang kamu udah gak bisa berbuat apa-apa. Anak buah kamu dan Fatima sudah mati. Goodbye, buaya tua. Jangan sentuh anak saya. Kalau saya mau menghancurkan dia, kamu bisa apa? Samsul kenapa? Dan saya akan buktikan kalau dia itu bukan dewa.
manamu. Siti Nurbaya setiap Isnin hingga Kamis 2.30 petang di TV3. Bersamamu, hulurkan tangan, ringankan beban. Sumbangan melalui SMS, tabung 2, tabung 5 atau tabung 10 dan hantarkan ke 33399. Sumbangan melalui cek boleh dibuat atas. Antara perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang dalam iddah, maknanya setelah cerai mati ataupun setelah diceraikan oleh suami kerana hati berubah diceraikan isteri. Pertama, dia tidak boleh dipinang. Tak boleh bertunang dulu. Tak apalah, bukan nak kahwin, nak bertunang dulu. Bertunang pun tak boleh. Bertunang pun tak boleh. Tapi dalam Al-Quran sebut, wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbah. Canon maknanya bagi tahu sikit-sikit ya, pada yang mati misalnya, janganlah bimbang, insya-Allah nanti Allah ganti balik yang baik. Janganlah rasa susah hati sangat, jagalah diri baik-baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala lorongkan pada kamu orang yang baik macam suami kamu juga, iaitulah saya lah. Tapi janganlah sebut lagi, tapi sikit-sikit bagi tahu, maknanya isyarat-isyarat tu boleh, tapi jangan meminang. Yang kedua, tak boleh berkahwin. Yang ketiga, tidak boleh keluar daripada rumah, terutamanya bagi isteri yang kematian suami. Bagi isteri yang kematian suami, ada sedikit apa yang kita namakan sebagai iddah. Bagi isteri yang bercerai juga tak boleh keluar rumah. Apa yang dimaksudkan tak boleh keluar rumah ni? Duduk rumah je ke? Tak boleh pergi kerja, tak boleh shopping, tak boleh apa? Nah, ada sedikit perbezaan. Isteri yang diceraikan suami, cerai hidup ya, dia jadi cerai hidup, maknanya masih ada suaminya, maka dia kena tunggu. Kalau misalnya dalam keadaan biasa 4 bulan 10 hari, ataupun isteri yang biasa 3 bulan atau 3 kali suci, 3 kali haid dan suci bagi mereka yang masih ada haid, bagi wanita yang mengandung sehingga lahir anak, bagi wanita yang putus haid ataupun wanita muda yang belum datang haid, maka ditunggu 3 bulan. Semasa dalam ini kita tak boleh keluar ke? Nah,